Ini bab Ghazwah Hunain, peperangan Hunain. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Kathir bin Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau berkata, kata Abbas, aku ikut serta peperangan Hunain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengan Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib tetap bersama Rasulullah, tidak berpisah daripada baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu berada di atas bagal putihnya yang telah dihadiahkan oleh Farwah bin Nufathah Al-Judhami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang-orang Islam dan orang-orang kafir bertembung, wallal muslimun, orang-orang Islam lari, berpaling belakang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula mula memecut ataupun menghentakkan kakinya kepada bagalnya untuk pergi ke arah orang-orang kafir. Abbas berkata, aku pada ketika itu memegang tali kekang bagal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menahannya, takut dia pergi terlalu cepat ke hadapan. Aku fuha iradata alla tusri', dengan maksud supaya bagal itu tidak terlalu cepat ke depan. Abu Sufyan pula memegang pelana di atas bagal itu, pelana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, hai Abbas, panggil ashabas samurah, orang-orang yang pernah berada di bawah pokok samurah, yang pernah berjanji setia dengannya di bawah pokok samurah. Maka Abbas berkata, wa kana rajulan sayyitan. Dia ni Abbas ini kata perawi lah, mudraj min ar-rawi di sini. Dia ni adalah seorang yang kuat suaranya. Apa kata Abbas? Saya pun berteriak dengan setinggi-tinggi suara saya. Di mana sahabat-sahabat samurah, yang berjanji dengan Rasulullah di bawah pokok samurah dahulu? Qala, perawi berkata, Abbas, fawallahi, maka demi Allah, berpaling mereka itu seolah-olah apabila mendengar suaraku memanggil mereka, macam berpaling ibu lembu kepada anak-anaknya. Faqalu, mereka berkata, ya labbaik, ya labbaik, ya kami menyahut seruanmu, kami menyahut seruanmu. Qala, perawi berkata, Abbas, maka berperanglah orang-orang Islam dengan orang-orang kafir. Seruan terhadap orang-orang Ansar, diseru, mereka menyeru orang-orang Ansar begini, ya ma'syaral Ansar, ya ma'syaral Ansar, wahai kalangan Ansar, wahai kalangan Ansar. Ini dah berselera ni, panggil lah, panggil orang Ansar ni lagu tu. Qala, Abbas berkata, kemudian dipanggil secara khusus Bani Al-Harith bin Al-Khazraj. Mereka pun panggil dengan mengatakan begini, ya Bani Al-Harith bin Al-Khazraj, ya Bani Al-Harith bin Al-Khazraj, wahai anak-anak Harith bin Al-Khazraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ketika berada di atas bagalnya semacam orang yang mutatawil alaiha ila qitalihim, seperti orang yang menuju mau menjenguk ke depan untuk memerangi mereka. Kal mutatawil alaiha, seperti orang yang menjenguk ke depan, ke depan bagalnya itu untuk pergi berperang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza, inilah masanya, hina hamiyal watis, ketika peperangan sedang berlaku dengan sengit. Ketika perang haibat inilah masanya. Qala, perawi berkata, Abbas, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil anak-anak batu, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam membalingkannya ke muka orang-orang kafir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, in hazamu
kalah dah mereka. Wa Rabbi Muhammad, demi Tuhan Muhammad. Qala, perawi berkata, yakni Abbas, aku pun tengok, fa idzal qital ala hayatihi fima ara, aku tengok pada ketika itu perang masih seperti keadaan asalnya yang telah kulihat sebelum itu. Qala, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baling itu, kata Abbas, demi Allah, sebaik saja dia baling dengan anak batu tadi, aku pun terus melihat kelemahan pada mereka dan mereka berpaling. Mereka berpaling. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ma'mar an az-Zuhri dengan sanad serupa tadi juga. Cuma makna hadis serupa tadi juga, cumanya dia kata Farwah bin Nu'amah. Tadi Farwah bin Nufathah. Itu je bezanya. Hak ni dengan hak tadi Farwah bin Nufathah. Hak ni Farwah bin Nu'amah Al-Judhami. Wa qala, dan Nabi SAW berkata, in hazamu, mereka sudah kalah, wa Rabbil Ka'bah, in hazamu, mereka sudah kalah, wa Rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah. Tadi dia kata demi Tuhan Muhammad. Itu bezanya. Dan perawi dalam sanad ini, melalui sanad ini, dalam hadisnya menambahkan hatta hazamahumullah, sehingga akhirnya Allah mengalahkan mereka. Qala, yang kata Abbas, semacam aku nampak lagi Nabi SAW menghentak kakinya khalfahum, di belakang mereka, ala baghlati, menghentak kakinya kepada bagalnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Kathir bin Al-Abbas, daripada ayahnya, yakni Abbas. Beliau berkata, aku pernah bersama Nabi SAW pada hari Hunain. Lalu perawi mengemukakan hadis seperti tadi, cuma hadis Yunus dan hadis Ma'mar lebih banyak daripada kandungan hadis ini. Ini hadis Sufyan bin Uyainah yang mengambil daripada Zuhri ini kurang sikit isinya. Jadi isi hak Yunus dengan Ma'mar yang mengambil daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri itu lebih banyak dan lebih lengkap. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Ishaq. Beliau berkata, ada seseorang berkata kepada Bara, wahai Aba Umarah, adakah kamu telah lari pada hari Hunain? Bara berkata, tidak, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lari. Tetapi anak-anak muda di kalangan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang gopoh di antara mereka keluar dengan tidak lengkap bersenjata, hussaran, dengan tangan kosong, ataupun dengan tidak cukup senjata. Laisa alaihim silah, mereka tidak mempunyai senjata. Ini sebagai huraian kepada hussaran itu. Ataupun kathiru silah, mereka tidak mempunyai banyak senjata. Lalu mereka menghadapi golongan yang hebat memanah. Hampir anak panah mereka itu tidak jatuh sia-sia, yaitu golongan Hawazin dan Bani Nasr. Mereka memanah orang-orang Islam ini, sahabat-sahabat ini, dengan anak-anak panah yang begitu banyak, yang mana hampir-hampir tidak melencong, tidak tak kena, kena lah. Fa aqbalu hunaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah berada di atas bagal putihnya, dan Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib pula menuntunnya, mengheretnya. Fanazala, pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dan meminta pertolongan daripada Allah. Di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, aku nabi bukan dusta, aku anak Abdul Muttalib. Thumma saffahum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur mereka, mengatur semula. Dengan sanadnya
Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Ishaq, beliau berkata ada seorang lelaki pergi berjumpa dengan Bara. Lalu dia berkata, adakah kamu berpaling, lari pada hari Hunain, wahai Aba Umarah? Bara berkata, aku bersaksi bahawa Nabi SAW tidak lari, walakinnahu intalaqa, tetapi sebenarnya orang-orang yang gopoh dan orang-orang yang tidak cukup bersenjata telah keluar untuk menghadapi puak-puak Hawazin ini. Padahal mereka itu adalah golongan yang hebat memanah. Mereka pun panah sahabat-sahabat Nabi SAW yang pergi ini sekaligus dengan anak panah yang begitu banyak, macam kumpulan burung-burung, macam kumpulan apa ni, jarat, ini belalang, macam kumpulan belalang. Fankashafu, pada ketika itu berseleraklah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala al-qaum ila Rasulillah. Ketika itu golongan kafir ini pun menghadap menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan bin Al-Harith memimpin ataupun menuntun bagal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun dan berdoa meminta tolong kepada Allah. Di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ana nabiyyu la kadhib, ana bnu Abdul Muttalib. Seperti tadi lagi, Allahumma nazzil nasrak, ya Allah turunkanlah pertolonganmu. Bara berkata, kami dulu demi Allah, apabila peperangan hebat berlaku dengan hebat, berlindung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlindung dengan Nabi, yang di sebalik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang berani di antara kami ialah orang yang berada setentang ataupun sebaris dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi musuh. Itulah yang berani pada kira-kira kami. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Ishaq lagi, dia berkata, saya bertanya. Tadi dia kata ada seseorang lelaki. Ni dia kata saya bertanya. Jadi seorang lelaki itu dia ada. Saya bertanya Bara, dan ada seorang lelaki yang lain, yaitu daripada Qais, kabilah Qais, bertanya dia juga, adakah kamu lari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Hunain? Maka Bara berkata, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lari. Golongan Hawazin pada masa itu hebat memanah. Dan apabila kami menyerang mereka, mereka berselerak, mereka lari. Kami pun menerkam harta ghanimah. Tiba-tiba mereka pun menyambut kami ataupun menghadapi kami dengan anak-anak panah. Pada ketika itu aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas bagal putihnya, dan Abu Sufyan bin Al-Harith memegang tali kekang, wa huwa yaqul, seperti tadi juga, ana nabiyyu la kadhib, ana bnu Abdul Muttalib. Satu lagi riwayat juga daripada Abi Ishaq daripada Bara, dia berkata, ada seseorang berkata kepadanya, yakni kepada Bara, wahai Aba Umarah. Lalu perawi menyebutkan hadis tadi, tetapi hak ni lebih kurang isinya daripada hadis mereka tadi. Hadis mereka yang tersebut sebelum ini lebih sempurna lagi. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Iyas bin Salamah. Beliau berkata, ayah saya menceritakan kepada saya, yakni Salamah bin Al-Aqwa', katanya, kami pernah berperang Hunain. Kami ikut serta dalam perang Hunain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kami sudah menghadapi musuh, aku pun pergi ke hadapan. Aku naik di atas satu anak bukit. Tiba-tiba ada seorang lelaki dari kalangan musuh itu datang kepadaku, menuju ke arahku. Aku pun terus memanahnya. Dia pun bersembunyi daripada pandangan aku. Tak tahulah aku apa jadi kepadanya.
Wa nazartu ilal qaum, dan aku perhatikan pula kepada golongan musuh yang lain. Rupa-rupanya mereka telah pun naik dari satu bukit yang lain. Faltaqauhum, mereka pun bertembung ataupun bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu sahabat-sahabat Nabi berpaling, lari. Wa arji'u munhaziman, dan aku juga lari, kata dia. Aku juga lari ke belakang. Ketika itu aku memakai dua kain. Kain muttaziran bi ihdahuma, satu daripadanya pakai sebagai kain di sebelah bawah lah, dan yang satu lagi sebagai selimut, sebagai baju, pakai dua kain. Kain aku tercabut, kata dia. Kain aku terlucut. Fajama'tuhuma jami'an, oleh kerana kalut sangat itu, aku kumpulkan kedua-duanya. Kedua-dua kain itu jadi sekali. Jadi aku kumpulkan kedua-duanya, dan aku lalu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aku lari. Wa huwa ala baghlatihi syahba, pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bagal putihnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya Ibnul Aqwa telah melihat sesuatu yang menakutkan. Apabila mereka mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda pun keluar, turun daripada bagalnya, kemudian menggenggam satu genggam tanah, kemudian menghadap mereka, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, syahatil wujuh, binasalah wajah-wajah mereka. Fama khalaqallahu minhum insanan, tidak ada seorang manusia pun di antara mereka melainkan dipenuhi mata mereka dengan tanah tadi, walaupun dengan segenggam tanah tadi. Fawallau mudbirin, pada ketika itu mereka pun lari dengan berpaling belakang, lari. Fahazamahumullah, Allah mengalahkan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula membahagikan ghanimah di antara orang-orang Islam. Ini peperangan Taif pula. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengepung penduduk Taif, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, yakni sekadar kepung sahaja. Faqala, oleh kerana itu Nabi SAW bersabda, kita pulanglah insya-Allah. Sahabat-sahabatnya pula berkata, kita akan pulang dalam keadaan kita tidak mendapat kemenangan. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, pergilah kamu berperang. Mereka pun pergi, lalu mereka mendapat luka. Pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kita akan pulang besok. Kita akan pulang besok. Qala, perawi berkata, fa'ajabahum dzalik. Kata-kata Nabi itu disukai mereka. Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka berkenan. Mereka pun berkenanlah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu suka, ketawa. Yang ni baru hari ni baru kena. Mari tak kena. Kemarin tak saya klik. Hari ni baru nak klik. Begitulah. Jadi dua bab kita baca saat ni. Sebenarnya sebelum pada ni kita tak ada lagi hurai baru ni. Bab yang pertama tu tak ada habis. Hak Heraklu tu. Hak Nabi kirim surat tu tak ada habis. Di situ ada beberapa perkara. Yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Sebahagiannya baru ni kita sudah sebutkan. Sebahagian yang lain dia tidak sebut. Dia tidak sebut. Cumanya kita tengoklah di celah-celah tu. Itu cuba kita tengok. Hak dia kata, apa dia ajar kamu? Hak dakwa jadi Nabi ni dia ajar apa?
Abu Sufyan pun kata, dia ajar kami suruh semayang. Situ, tengok situ. Ya'muruna bis salati waz zakah was silah wal afaf. Situ. Dia ajar kami bersembahyang, berzakat, menghubungi rahim ataupun menjalinkan hubungan kekeluargaan. Qala, situ. Yang ni Heraklu tu kata, kalau betul lah apa yang kamu kata ini tentangnya, maka memang benar dia seorang nabi. Memang benar dia seorang nabi. Situ kita. Aku memang pun sudah tahu, kata dia, bahawa nabi itu akan keluar, tetapi aku tidak sangka dari kalangan kamu. Kalaulah aku yakin aku dapat sampai kepadanya, nescaya mahu aku bertemu dengannya. Dan kalau aku berada di sampingnya, nescaya akan ku basuh kedua kakinya. Dan kerajaannya pasti akan sampai ke bawah dua tapak kakiku. Kemudian dia pun minta surah. Tu kita nak situ. Jadi hak dia kata saat ni, kalau betul lah sebab mu kata tu, lagu tu lah dianya, memang betul nabi tu kalau lagu tu. Dia kata lagu ni, maknanya sebab Heraklu ni dia seorang alim. Dia pada masa tu nak jadi pemerintah tu dia alim. Kitab Taurat ni, kitab Injil ni dia alim. Seorang lagi kawan dia dalam Bukhari, di awal Bukhari tu lebih panjang lagi daripada ni, lebih lengkap lagi. Ada seorang lagi kawan dia, dia pun tulis surat ke sain dia. Sain dia tu kemudian kena bunuh. Dan dia ada jumpa dengan sain dia tu, kecek sain dia tu kata memang betul. Mengikut pengetahuan aku, sama-sama alim kedua-dua tu. Mengikut pengetahuan aku betul nabi akhir zaman. Kata dia cerita je gitulah. Jadi Heraklu ni pun dia yakin. Dia yakin ni berdasarkan kitab Taurat dia tu lah. Walaupun banyak isyarat-isyarat dan sebut tu betul-betul dah di kalangan Arab, tetapi dia tidak seka nabi akhir zaman tu akan lahir di kalangan golongan ataupun masyarakat atau bangsa yang mundur, bangsa yang terkebelakang. Dia tidak suka bangsa yang selama ni diperhambakan, dipermain-mainkan oleh mereka. Dia tidak suka, tidak masuk dalam hitungan. Orang duduk perangnya perang dengan orang lain, bukan perang dengan demon ni. Dia tidak suka daripada puak-puak ni. Itu sebab dia tidak suka tu. Kalau nak kira dari segi ilmu dia tu, memang dah banyak sebut bahawa nabi akhir zaman itu adalah daripada bangsa Arab dan sebagainya. Tak apalah. Tak apa. Dia kata kalau aku yakin aku dapat sampai kepadanya, nak benar aku pergi jumpa dengan dia. Jadi setara ni Islam dah kah? Oleh kerana ni lah ayat ni lah, setengah-setengah ulama mengatakan Heraklu ni Islam. Dia sebenarnya Islam dah. Sebab apa dia tak akan kata lagu ni? Siapa nak basuh kaki tu lagu mana? Maknanya dia terima dah lah. Dah terima ni maknanya Islam lah. Mereka kata begitu. Ramai juga ulama yang kata begitu, tapi pendapat itu tidak kuat sebenarnya. Tidak kuat. Sebab di sini tak ada sebut lah. Dalam Bukhari ada. Dalam Bukhari akhir sekali bila dia tengok gagak-gagak popok dia tu, riuh rendah popok dia tu, bila bunyi dia kata begini, bila baca surat tu, lepas pada tu di sini ringkas saja. Bila baca surat tu, dia pun kena alih peluh dia baca surat. Puak-puak dia ni gagak-gagak lah riuh rendah. Lepas pada tu dia suruh tutup pintu. Dia suruh tutup pintu. Dia pun rayak lah. Mana kira-kiranya demo tu pahal dia ni Islam lah kira. Nak masuk Islam ataupun Islam dah. Hak tu yang gagak tu sini tak ada sebut. Dalam riwayat. Dalam riwayat Bukhari tu ada dia sebut. Jadi bila gagak saat ni, dia pun tengok keadaan ni lagu mana.
dia pun kata, akhir sekali dia pun kecek, dia kata sebenarnya innama akhtabiru shiddata dinikum. Aku nak uji sejauh mana kuat agama kamu. Itu dia nak uji, kata dia. Maknanya kuat lagu tu lah. Lepas pada tu dia pun tak ada apa makna serupa dengan orang lain lah. Serupa dengan orang lain. Dan dalam hadis itu juga disebut begitulah akhirnya keadaan dia, begitulah dengan keadaan itulah. Kalau kita tengok dalam dalam sejarah kan, lepas pada Nabi SAW kira surat ni sama ada pada tahun yang ke-6 tu ataupun pada tahun yang ke-7 lah. Pada tahun yang ke-7 lah banyaknya. Cuba kita perhatikan pada tahun yang ke-8 tu perang di antara orang Islam dengan puak-puak Rum ni. Orang panggil perang Mu'tah pada tahun yang ke-8. Di bawah siapa? Di bawah Hiraklun ni. Di bawah pimpinan dia ni. Mana kalau dia Islam, apa perang? Apa perang? Dalam riwayat Ibnu Hibban ada disebutkan bahawa Nabi SAW tulis surat pula pada tahun yang ke-7, ajak dia kepada Islam. Dah hampir-hampir dia nak terima Islam. Di situ dia sebut. Dalam riwayat Ahmad pula disebut dia ada tulis surat balas kepada Nabi SAW. Dia kata aku Islam. Tetapi dalam riwayat tu juga kata Nabi SAW kata dia bohong, dia pelawak. Jadi jelaslah berdasarkan riwayat itu, maknanya dia kata dia Islam, dia menunjukkan dia Islam itu sebenarnya tidak sungguh. Kalau tidak, apa Nabi SAW kata dia bohong. Lepas pada tu tahun yang ke-8 tu perang. Kalau dia Islam tak ada perang dah. Sampai seramai mana pula mati sahabat-sahabat Nabi pula perang. Buat dia ni tu ada lagi. Ini menunjukkan bahawa dia ni tidak Islam. Tidak Islam. Dia sebenarnya tahu dan yakin inilah Nabi yang terakhir, tetapi takut hilang kuasa, takut hilang pengaruh. Dia nampak orang dia ni kuat-kuat ni, mesti dia akan jatuh. Ada dalam setengah-setengah riwayat disebutkan, dalam sirah lah ada sebut, dia kata aku sebenarnya aku yakin dia ni, tapi kalau aku pergi tengah jalan puak-puak dia bunuh aku. Ada sebut gitu. Tapi riwayat itu tidak sekuat riwayat-riwayat ni. Tidak sekuat riwayat-riwayat ini. Kesimpulannya dia tidak Islam. Dia tidak Islam. Dengan kata saja, dengan mengaku begitu saja tidak jadi Islam. Mana banyak perkara lah, banyak perkara. Ada kalanya orang menyatakan tapi hati dia tidak. Ada kalanya hati dia terima tetapi dia zahir dia tak mengaku. Macam-macam lah. Semuanya itu tidak Islam berlaku, kafir berlaku. Hak naknya hati, lidah, perbuatan semua akui. Tu baru ialah. Keadaan dia ni tidak. Ataupun dia takut mati ke, tak kira lah. Kerana dunia lah, kerana dunia. Tapi ulama-ulama katakan sebenarnya dia tidak perhati. Kalau dia sudah yakin gini ni Nabi akhir zaman ni tulis surat ke dia, kan Nabi SAW kata dah aslim taslam. Kalau dia perhati tu, dia pakai taslam tu dengan maknanya yang umum. Kamu masuk Islam lah, kamu akan selamat. Maknanya ini macam doa Nabi untuk dia. Dah dalam keadaan ada doa Nabi ni, dia akan selamat ke mana-mana pun. Kalau dia pergi pun, apa sebab dia tu jadi takutnya, takut orang bunuh dia ke, takut orang macam-macam kata, tak sepatutnya lah. Sebab dia selamat. Itu kalau kita pakai dengan makna umum. Ataupun kalau kita pakai dengan makna taslam tu hak tentunya akhirat selamat. Kalau dunia tak selamat. Orang yang beriman dia nak selamat akhirat tu. Hak tu lebih penting. Kalau dunia selamat pun akhirat tak selamat, nak dia. Hak Nabi SAW kata ni sama ada kedua-dua untuk dia, ataupun akhirat tu pasti dah kalau dia terima. Hak tu pasti. Kalaulah kita kata dia takut kena bunuh, apa maknanya kena bunuh? Kena bunuh tu kalau dia mati, lepas tu dalam keadaan Islam masuk syurga, selamat akhirat.
Jadi tak sepatutnya tidak menghalang dia untuk masuk Islam. Dia tidak takut, dalam keadaan yakin supaya dia kecek ni, kira-kiranya kalau sahabat lain setara ni sanggup mati. Tak ada fikir dunia, selamat dunia. Tapi dia tidak gitu. Itulah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kepada kita macam-macam dalam menghadapi Islam ni. Orang ni macam-macam. Ada hak lagu ni, ada hak lagu ni, orang besar, orang miskin, orang kaya, macam-macam ada. Raja, lagu mana sikap mereka, macam-macam juga. Boleh kita tengoklah daripada sejarah. Dia kata, kalau aku ada di sampingnya, aku akan basuh kakinya. Mana basuh kaki ni di kalangan puak-puak dia sebagai hormat paling tinggi lah. Mana sanggup jadi hamba, jadi khaddam kepada Nabi SAW. Orang zaman dulu kan dia kadang-kadang tak pakai kasut, bahkan biasa juga tak pakai kasut, tak pakai selipar kan. Apabila sampai di tempat tu basuh kaki. Jadi hak basuh kaki ni anak buah. Dia sanggup nak jadi anak buah Nabi kira-kiranya. Maknanya letak Nabi SAW tu sangat tinggi. Dia kira-kiranya tak ada dah kerajaan dia. Mana dari segi zahir dia ni, dia kata ni kira-kiranya. Sebab itulah, jadi ramai juga ulama mengatakan dia ni Islam dah, cuma dia tidak berani nak menyatakan. Jadi kalau tak berani nak menyatakan, kalau hati dia tu Islam, Islam juga, cuma lemah lah. Itu dia kata. Tetapi berdasarkan hadis tadi dalam Musnad Imam Ahmad itu, Nabi SAW kata dia dusta, dia bohong. Lepas tu memang dia perang. Waktu tahun yang ke-7, tahun yang ke-8 perang Mu'tah. Ini semua menunjukkan bahawa memang dia tidak Islam. Itu ialah kesimpulan. Kemudian kita pergi itu dia. Hak lain tu lebih kurang lah, tak apalah, kita tinggal lah. Jadi dalam riwayat ini juga dia ada sebut, ya, dia ni berjalan kaki ni, jalan kaki daripada Hims. Hims ni duduk dalam Syria. Hims juga namanya, sampai ke Ilyak. Ilyak ni Palestin sekarang. Yang di Baitul Maqdis itulah. Di situ. Dia berjalan kaki ni sebab apa? Sebab dia bernazar. Dia bernazar kalau menang puak-puak Rom dalam melawan puak-puak Parsi ni, sekali ni dia nak berjalan kaki. Daripada Hims, itulah ibu negara dia. Ibu negara dia di sebelah ni. Sebelah alik tanah besar ni, alik Arab ni. Situ pusat dia. Daripada situ dia nak berjalan kaki sampai ke Ilyak sebagai mensyukuri lima ablahullah, mensyukuri apa yang diuji oleh Allah. Dia, apa yang Allah uji dia. Jadi uji ni macam-macam. Jadi ablah tu tidak semesti dengan makna malapetaka ataupun kesusahan. Ini kemenangan ni pun satu ujian juga. Dia kan ahli kitab, dia faham benda-benda tu banyak persamaan dengan kita. Sebabnya dalam Quran pun ada sebut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji dengan buruk, dengan hak tak molek, dengan hak molek. Uji. Jadi ujian Tuhan ni tidak semesti dalam bentuk tak molek saja. Dalam bentuk hak molek, hak kita suka pun itu ujian juga. Tuhan nak tengok kita lupa daratan ke tidak. Jadi dia ni begitulah. Sebagai menunai nazar dia. Dan hak lain itu kita sudah sebut dah lah sebelum pada. Ini surat Nabi SAW kepada raja-raja orang kafir. Nabi SAW menyeru mereka kepada Islam. Menyeru mereka kepada Islam. Iaitu riwayat Anas ini, bahawa Nabi SAW menulis surat kepada Kisra dan kepada Kaisar dan kepada Najashi
dan kepada setiap jabbar, yakni pemerintah. Disebut jabbar sebab pada masa itu pemerintahan itu secara diktator, dijalankan secara diktator. Itu sebab jabbar. Nabi SAW menyuruh mereka kepada Allah. Ini bukan Najasyi yang Nabi SAW semaya jenazah dia tu. Kemudian riwayat Anas serupa tadi juga, cuma dalam riwayat ini perawi tidak ada sebut ini bukan Najasyi yang Rasulullah SAW semayangkan jenazah dia, semayang ghaib. Bukan hak tu, hak lain. Lepas tu riwayat satu lagi daripada Anas, dia tidak ada sebut walaysa bin Najasyi, bukan Najasyi ya Nabi SAW. Dua tiga riwayat ini begitulah. Tapi dalam riwayat yang pertama ada sebut, iaitu hak ni Najasyi ni, hak Nabi tulis surat ni bukan Najasyi hak Nabi semayang. Sebab hak tu hak Islam. Tapi dalam kebanyakan riwayat, bahkan kalau ahli sirah, mereka mengatakan Najasyi tu lah juga ni, hak ni. Tapi berdasarkan riwayat Muslim ini, kalau kita mentarjihkan hadis, kadang-kadang dia hadis ni dia bercanggah dengan sirah. Riwayat sirah bercanggah dengan hadis. Riwayat sirah bercanggah dengan hadis. Kita nak utama hak mana? Tentu sekali kita kena utamakan riwayat hadis. Hadis tu pula hadis yang tinggi pula tu, tak boleh pakai hak sirah. Kecuali kalau semua ulama-ulama hadis pun dia tak sepakat hadis tu, dia serupa sependapat dengan ahli sejarah juga. Kecuali hak tu, baru kita pun terimalah. Seperti dulu kan kita sudah kemukakan contoh Pak Abu Sufyan tu, minta biar Nabi menikah dengan anak dia tu. Itu ada dalam Muslim. Padahalnya semua ahli sirah kata tidak. Najasyi lah yang mengahwinkan Nabi SAW dengan itu Ummu Habibah, semasa Ummu Habibah duduk di Habasyah. Semua ahli sirah ni, ulama-ulama hadis pun, termasuk Imam Nawawi ni pun, dia tak seterima hadis walaupun ada dalam Muslim. Dia kata hak tu betul, hak ni tak betul. Kalau lagu tu kita pun terima. Tapi kalau hak ni tak. Sebab apa? Sebab dari segi lebih sesuainya pun, Nabi SAW tulis surat ni bila? Lepas daripada Suluh Hudaibiyah, perjanjian damai Hudaibiyah. Perjanjian damai itu berlaku pada tahun yang ke-6, pada tahun yang ke-6 Hijrah. Pada tahun yang ke-6 lah kita kata tulis dah surat. Tahun yang ke-6 sudah berlaku perjanjian itu, damai dengan orang-orang kafir Quraisy. Pada tu Nabi pun katakanlah tulis surat selalu. Pada tahun tu juga, dan seterusnya lah, sampai ke tahun yang ke-9 dan seterusnya, tak putus-putus. Sedangkan sahabat-sahabat ni pergi ni jumpa dengan Najasyi ni bila? Sebelum hijrah lagi. Pada tahun yang ke-4 lagi, ke-4 kenabian. Pada tahun yang ke-4 kenabian, bukan tahun yang ke-4 hijrah. Pada masa tu tahun yang ke-5 dan terus menerus, ada orang-orang Islam ni, sahabat-sahabat Nabi pergi di Habasyah, jumpa dengan Najasyi. Najasyi tu sudah Islam dah. Tak ada pun pada ketika riwayat tu sebut bila sahabat-sahabat Nabi ni pergi, Ja'far tu kan, Najasyi tu minta suruh dia rayak gapo dia ajaran Nabi ni, gapo dia ajar gapo dia. Ja'far, apa pandangan Nabi ni, ajaran dia tentang Nabi Isa ni, apa dia kata? Tak ada sebut pun di situ Nabi ada tulis surat. Tak ada. Mereka tak ada kemukakan surat. Kalau kita nak kata pada masa tu Nabi tulis surat, tak ada. Lepas tu kalau hak ni mati dah ni pada masa ni Najasyi tu mati dah. Itu sebab dalam riwayat ni kata Najasyi tu bukan nama orang, nama raja sebab kita yang di Pertuan Agung. Kalau apa-apa Rom tu Kaisar, kalau hak tu Kisra dan lain-lain lagi. Najasyi ni Najasyi lain dah. Hak ni tidak Islam. Bila tidak Islam, Nabi SAW tulis surat juga. Sebelum pada tu tidak. Jadi berdasarkan riwayat ini, yang lebih sahihnya hak ni. Walaupun dua lagi riwayat tak ada sebut, tapi satu riwayat ini pun sudah cukup besar maknanya. Ada
riwayat ia mengatakan bahawa Najasyi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam tulis surat ni, Najasyi hak ni lah, hak dia semaya tu. Bermakna pada ketika tu tak mati lagi. Tapi riwayat itu adalah riwayat Waqidi. Waqidi ni orang tak pakai, tak padan nak lawan dengan riwayat Muslim. Tak padan nak ada lawan riwayat Muslim. Jadi tak boleh. Tak boleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan tulis surat kepada kulli jabbar, semua pemerintah, semua dalam dunia ni kah? Dah. Tetapi yang masyhur lah, yang masyhur. Di antaranya Muqawqis, Jabalah bin Aiham, Munzir bin Sawa, dan banyak lagi yang lain-lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tulis surat. Termasuklah hak ni. Perawi yang kita baca tadi, kemudian ini, iaitu Farwah bin Nufathah. Tu hak hadiahkan baral putih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni gubernur bagi pihak Kaisar di sebelah Syria. Dia ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tulis surat juga ke dia, dan dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, orang bunuh dia, matilah dia. Tapi dia dai Islam. Tu hak Nabi tulis surat lah tu. Tapi tidaklah semua hak dalam dunia ni, dak. Hak besar-besar. Tapi dikatakan kepada semua tu sebab boleh dikatakan pada masa tu hak ni lah yang menguasai dunia. Jadi apabila kalah Rum dan Parsi tu, selalu disebutkan oleh penulis-penulis, dia kata dunia jatuh ke tangan Islam. Pasal apa? Sebab hak lain-lain tu duk pakai sistem dia lah berlaku. Jadi bila hak dua tu jatuh, kuasa besar tu jatuh, serupa dengan semua nak jatuh ke tangan Islam. Gitu. Bukan maknanya di zaman Sayyidina Umar tu pun seluruh dunia ni Islam berlaku. Dak. Jatuh bawah Islam. Sepak Cina kau misalnya. Dak. Tidak, tak termasuk. Tapi oleh kerana boleh dikatakan semua wilayah-wilayah ataupun kawasan-kawasan lain ini, dia duduk di bawah hak dua kuasa besar. Duduk di bawah ni. Dengan sebab itu bila kata kalah dua tu, kalah semua dunia lah. Gitu. Supaya juga di sini kata tulis kepada semua ni, bukan semua sebenarnya. Jadi ada beberapa lah, berpuluh-puluh juga, tapi tidak semua. Kemudian baru masuk kepada Ghazwah Hunain. Ghazwah Hunain, di antara yang istimewa tentang Ghazwah Hunain ini, dia ada sebut dalam Quran, wa yauma hunainin idh a'jabatkum kathratukum. Tu ayat tu. Lepas pada tu dia kata, ingat pada hari Hunain, pada ketika kamu berasa kamu berasa sedak hati dengan ramainya bilangan kamu. Tetapi ramai bilangan itu tidak memberi apa-apa faedah, tak guna apa-apa pun kepada kamu. Dan dunia yang luas ni menjadi sempit kepada kamu. Kemudian kamu lari berselera. Itu dia ada dalam Quran. Ada dalam Quran. Itu yang istimewa. Kalau kita tengok kitab hadis ni kan, dia tertib dia tu, dia tidak teratur seperti kitab sirah. Dari segitulah setengah-setengah orang dia terpedaya. Sebab kalau kita tengok kitab sirah ni kan, daripada kelahiran lagi dia teratur molek. Teratur tahun-tahun tu teratur. Kalau kita tengok kitab-kitab hadis, tidak gitu. Tidak gitu. Misalnya ni kan Ghazwah Hunain, ini berlaku selepas daripada Fathi Makkah, pembukaan Mekah pada tahun yang ke-8. Hak ni selepas tu. Ghazwah Taif lepas pada tu. Lepas pada tu kita tengok di sini kan, dalam kitab kita ni Ghazwah Badar pula. Lepas pada Taif tu Badar ni awal lagi. Lepas tu pergi-pergi lagi tu Fathi Makkah pula. Jadi memang dia tidak teratur. Tidak teratur. Tetapi tahu hak ni tahun bila tahu. Hak tu kita nak susun sendiri boleh. Cuma dari segi tadi tidak tersusun molek lah. Kalau kita nak susun boleh. Cuma kalau kita tengok kitab hadis ni, nampak tidak teratur. Tidak teratur tu tidak jadi masalah. Yang penting bagi kita ialah isi dia tu, dari segi terjamin kesahihan dia tu. Hak tu yang dikira, bukan dari segi jelujur molek tu.
Supaya Quran juga kalau nak kira, mana teraturnya? Dah kalau nak kira surah Makkiyah kan? Makkiyah dululah, apa ya? Madaniyah dulu. Baqarah tu, Ali Imran tu. Kalau nak kira dari segi teratur surah tu pun tak teratur dah. Kan nak kira dia tidak besar sangat. Begitu juga kalau ayat sana ni cerita galai, apa cerita galai pula. Dia tidak letak setepak. Quran pula gitu. Kan nak kira. Jadi adakah boleh kita kata Quran pun tidak baik susunan dia? Tak boleh. Sebab dia kitab hidayah. Kitab hidayah ni bukan kitab cerita semata-mata. Di sebalik cerita tu pun mana-mana pun bab gapo pun untuk memimpin kita, menjadi panduan kepada kita. Hak tu yang penting, pengajaran daripadanya. Selain daripada tu, tahu juga takkanlah ulama-ulama hadis ni dia kalau terkata tak cara kepada sirah, dia tak tahu hak ni bila Hudaibiyah tu bila. Tahu lah, kau tahu berapa. Jadi kalau nak susun, boleh susun berdasarkan hak ni. Dan hak sirah tu pun boleh ambil. Hak mana tidak bercanggah, tidak jadi masalah. Bukan maknanya kita tak sipakai langsung hak sirah tu, tak. Tetapi sepasal ni lah, kalau sirah bercanggah dengan hadis, kena utamakan hadis. Itulah dasarnya, asasnya. Kecuali ada keadaan lah, seperti kita sebut tadi. Ghazwah Hunain pada tahun selepas daripada pembukaan Mekah. Jadi ceritanya Ghazwah Hunain ni lah salah satu peperangan yang mencabar lah. Kalau dulu sebelum pada tu peperangan Uhud, hak tu pun dahsyat juga, ramai mati. Kemudian sekali tengok tu nampak kalah lah orang Islam. Sekali tengok. Tetapi sebenarnya tidak pernah kalah. Tapi ada ketika-ketika pada masa-masa tertentu tu nampak kalah lah. Tetapi kalau diperhatikan secara keseluruhan peperangan itu tidak kalah. Bahkan dalam riwayat tadi, kalau kita tengok akhir tadi, Allah mengalahkan mereka. Artinya orang Islam tak kalah. Akhirnya satu ketika lari, sahabat kata aku lari dalam keadaan kalah, munhaziman, itu seketika, bukan keseluruhan. Sedangkan sesuatu perkara ni kalau kita nak buat keputusan, kita tengok atas keseluruhan tu, bukan sebahagian daripadanya. Begitu. Kalau tengok kepada keseluruhan, maka tidak ada satu peperangan Nabi SAW yang boleh kita kata kalah. Tak ada. Abu Sufyan kata tu, dia ambil kira hak tadi lah, hak juzuk-juzuk tu, bukan mengambil kira keseluruhan. Hak juzuk-juzuk. Al-harbu bainana wa bainahum sijal. Dia kata. Jadi silih berganti. Kadang-kadang kami benar, kadang-kadang dia benar. Maknanya ada ketika, maknanya bukan orang kita saja mati, orang dia pun ada juga mati. Begitulah. Bukan orang kita saja cedera, orang dia pun ada juga. Dari segi itu, bukan dari segi lihat kepada keseluruhan. Kalau keseluruhan tidak pernah kalah. Begitulah boleh kata. Kalau kita tengok sini, ini satu lagi yang mencabar. Yang jadi masalah begini, kalau kita tengok dalam hadis ni, jelas yang jadi gini ni apa sebab? Sebabnya orang-orang hak baru-baru masuk Islam. Orang kafir pun ada juga, hak tidak Islam lagi. Dan mungkin lepas pada pembukaan Mekah, pembukaan Mekah tu, bukan semua masuk Islam. Tak masuk Islam pun tak apa, Nabi tidak paksa masuk Islam. Hak mana tak masuk Islam tu, dia sudah jadi senang hati dengan pemerintahan Islam, dengan Nabi SAW nak pergi perang tu, dia ikut sekali. Tu satu. Yang kedua, orang perempuan pun ada juga dia pergi, budak-budak pun ada juga. Pasal apa? Sebab dalam Quran kata tu, dia berasa sedap hati. Setara Mekah tu boleh takluk. Ni kan mana satu bahagian je ni. Apa tak boleh. Selain daripada tu, puak-puak gaduh ni, dalam riwayat tadi kan sebut apa ni? Dia sebut akhiffa'uhum. Ni anak-anak muda yang gopoh. Jadi dah lama ni pergi. Pasal apa lama? Pasalnya hak pergi sekali dengan Nabi tu daripada Madinah tu ke Mekah tu 10,000 dah situ. Campur dengan puak-puak ni pula kau ramai lah. Sekurang-kurangnya kata ulama 12,000. Sekurang-kurangnya. Jadi puak-puak dia berasa sedap hati. Allah SWT tak kenal lagu tu orang Islam ni berasa sedap hati, jadi tidak bersedia. Tak boleh lagu tu. Apabila kata nak berlawan ni dengan musuh ni, nak perang ni,
dia kena bersedia. Jangan mengambil mudah. Jangan ambil mudah. Jangan pandang ringan orang tu. Jangan pelekeh orang. Jangan kita merasa sedap hati dengan bilangan. Tak boleh lagi. Itu pengajarannya. Pengajaran di sini. Bila dah pergi sana, puak-puak tu duduk tunggu dah. Bila duduk tunggu, puak-puak tu hebat mana. Seperti kita baca saat ni. Jadi panah tu sekaligus tu banyaknya anak panah, macam kumpulan belalai. Lagu mana? Dah maknanya tidak siap. Senjata ke apa, tidak pakai baju besi ke apa. Berselerok lari. Lari satu ketika. Hak itulah yang dikatakan kalah ataupun lari tu satu ketika. Sebab pergi tu dalam keadaan berasa sedap hati. Bila kena gitu berselerok. Tapi kita tengok dalam riwayat ini Nabi SAW terus pergi ke depan. Abbas tu duduk pegang tali kekal tu, takut tu baral tu pergi derah sangat ke depan. Takut derah sangat pergi ke depan, dia pegang eret. Takut derah sangat. Nabi pergi ke depan semacam. Ketika orang duduk sekeliling dia pun, dia pergi ke depan semacam. Bahkan dia turun di situ. Dan dia berdoa. Maknanya dia tidak lari, tak ada hundur. Tak ada hundur Nabi SAW, tak ada hundur di sini. Dalam riwayat Bukhari ada sebut hak tidak lari sekali dengan Nabi SAW itu seramai mana? 100 orang. Ada sebut 100 orang. Dalam riwayat yang lain disebutkan 80 orang. Ada juga riwayat yang sebut tinggal Nabi seorang. Apa makna? Tidak bercanggah. Boleh dipakai semua. Makna dalam keadaan perang ni, kaluk ni, dalam keadaan betul-betul seperti Nabi SAW kata hamyal watis, maknanya perang tu tengah hebat, tengah sengit, dia boleh berlaku perkara-perkara seumpama itu. Ada ketikanya sekali dengan Nabi tu 100. Ada ketikanya tinggal 80. Ada ketikanya tinggal seorang, dia jadi berselera. Itulah maknanya apabila kita menghadapi orang yang telah bersedia. Orang yang telah bersedia. Salamah bin Al-Aqwa' cerita di sini, dia kata dia pergi. Salamah ni kan kita sudah tahu dah, dia lari derah ni kan. Sebab itu Nabi SAW suruh dia pergi naik atas bukit tu. Sebab dia lari derah pada kuda lagi. Salamah bin Al-Aqwa', tadi kita baca anak dia cerita, Iyas bin Salamah. Jadi bila dia pergi, dia itar tengok tu, tiba-tiba mari satu orang. Dah ke dia panah. Tapi orang tu pun hilang daripada pandangan dia tu, tak tahulah apa cerita, mati kena anak panah dia, kau lari kau cedera, kalau ke mana waktu dia tak tahulah. Sebab mungkin dia tak pergi dekat. Dia pun tengok sebelah lagi alik ni pok-pok dia ramah tu. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni masuk ke celah. Lereng bukit ni. Masuk ke celah. Pok-pok dia duduk atas tu, cadar, ready belakang tu. Hak tu ya Salamah lari derah tu, cabut kain-kain. Tu dia cerita, cabut kain-kain tu. Hak dua tu jadi so. Derah dia lari nak balik royak kepada. Dia bukan lari ni, lari kerana takut, lari nak pergi royak kepada Nabi. Setengah-setengah orang tak faham, dia kata Salamah lari. Dia lari derah tu nak pergi royak cepat-cepat ke Nabi. Puak-puak tu ada tu depan tu. Bukan lari takut, ada kerja lari tu. Gitu. Setengah-setengah orang tidak faham, dia kata dia ni lari tinggal Nabi. Bukan tinggal Nabi, kan Nabi saat ni tengok Salamah kata, dia kata Salamah telah melihat sesuatu yang menakutkan. Nabi SAW kata, maknanya kita kena beringat ni, berhati-hati gitu. Salamah tu cepat-cepat mari nak royak kepada Nabi. Dia bukan lari. Lagu tu orang tidak panggil lari, lagu tu. Itu satu perkara. Yang kedua, ramai juga sekarang ni puak-puak Syiah ni, dia sukalah menunjukkan kekurangan sahabat ni. Kalau ada kurang sikit pun dia besar. Dia kata lari belakang, masuk Abu Bakar, Umar, Uthman. Padahalnya kita tengok dalam kitab Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq pun kata Abu Bakar dan Umar tak lari. Duduk sekali dengan Nabi, ada sekali. Tu tak termasuk dalam hak lari. Hak lari ni, kalau kita perhati dalam riwayat ni, dia kata hak lagu mana? Hak puak-puak tu. Tapi oleh kerana pergi atas nama Islam,
Jadi orang boleh kata, puak-puak Islam lah larinya. Padahal puak-puak ni tak lari lagu mana, mari anak panah banyak gitu. Lepas tu tak biasa perang pula. Ada hak tina, hak jatah, hak tina budak-budak pun ada juga pergi. Seperti disebut tadi kan dalam riwayat ni, bila puak-puak dia lari, puak-puak kita pun pergi tekan nak kutip harta ghanimah. Tengok. Bila situ puak-puak dia mari serupa dengan perang Uhud juga. Kalau sahabat-sahabat yang besar ni, dia faham dah benda-benda lagu tu. Dia faham dah. Inilah pengajaran, banyak pengajaran di situ. Pengajaran di situ banyak. Di antaranya tentera Islam boleh disertai oleh tentera kafir. Boleh. Tapi kena beringat lah. Cuba tengok dalam sejarah. Apabila masuk puak-puak ni kena jadi lagu tu lah. Padahal orang Islam ni sebelum pada tu, ketika sikit tak ada jadi gini. Ataupun kalau ada hak jenis nampak dunia, susah selalu. Walau bagaimanapun pada dasarnya Nabi terima juga, menunjukkan boleh. Tapi kena beringat. Beringat. Itu di antara pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini. Lepas pada tu banyak lagi lah yang lain-lain. Di sini Nabi SAW bila selerak tu untuk menyelamatkan diri dulu. Lepas pada tu nak mengambil langkah yang lain. Nabi SAW pun suruh Abbas pagi. Hak duduk dengan dianya, ada ketikanya berdasarkan riwayat yang lain tinggal seorang je Nabi. Tapi tidak pergi jauh. Tidak pergi jauh. Dia keadaan lagu tu lah dalam perang ni. Dia bukan seperti keadaan biasa. Hak ni dalam keadaan hak kebanyakannya, hak dua orang ni tak tinggal. Duduk sekali dengan Nabi SAW. Bila gitu Nabi SAW pun suruh Abbas ni panggil. Suruh Abbas ni panggil sahabat-sahabat. Mula-mula dia suruh panggil Ashab As-Samurah. Samurah ni pada ketika tahun yang kena itulah. Pada ketika tahun yang kena Nabi SAW nak pergi buat umrah. Nak pergi buat umrah, orang kafir sekat kan. Tak pergi ke Mekah. Maka Nabi SAW pun hantar Sayyidina Uthman pergi ke Mekah untuk berunding. Tiba-tiba khabar angin kata Sayyidina Uthman kena bunuh. Sayyidina Uthman kena bunuh. Nabi SAW pun berbai'ah dengan sahabat-sahabat dia 1,400 orang. Dalam setengah riwayat kata 1,500 orang. Bai'ah pegang tangan. Pegang tangan. Sahabat-sahabat pegang tangan, sanggup mati sekali ni. Kalau Sayyidina Uthman ni betul-betul kena bunuh, kita akan perang. Asalnya bukan pergi nak perang, nak pergi buat umrah. Tapi demo tu bila dia berkuasa dia tak benar. Lagu tu lah keadaannya dalam dunia ni. Apabila berkuasa kan tak beri peluang kepada orang gitu-gitu. Lagu tu lah dunia ni, lagu tu. Zaman Nabi dulu pun sudah ada dah. Padahal orang nak pergi buat ibadat tak beri. Tak beri. Jadi bila begitu, hak itulah yang dikatakan Ashab Samurah. Samurah tu nama satu pokok. Di bawah pokok tu lah tahta syajarah dalam Quran. Disebutkan tahta syajarah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta syajarah. Pokok tu pokok gapo? Pokok Samurah. Orang pokok ni Allah kenal, Allah redha. Ni selamat. Hak tu yang Nabi panggil pokok ni dulu. Mana sebagai mengingatkan mereka pernah suatu ketika dahulu bagi janji setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mati. Mereka telah sanggup mati kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni lah masanya. Hak tu panggil pokok tu. Hak tu lah Abbas kata, bila aku panggil tu semua tak paling mari selalu. Supaya lagu mana? Supaya ibu lembu. Bila anak dia bunyi, enggak mari selalu. Lagu tu lah. Hak ni pun lagu tu. Maknanya dia tidak pergi jauh. Dan dalam keadaan nak menyelamatkan diri itu, bila dipanggil terus mereka mari. Seperti yang disebutkan dalam hadis ni. Dan Abbas ini salah satu keistimewaan dianya ialah suara dia ni derah. Suara dia ni derah. Kalau dia duduk di satu bukit dan dia panggil anak-anak buah dia pada ketika malam, hak duduk jauh dia rabah,
dia boleh dengar. Jaraknya 8 batu. Wah, tu suara dia. Boleh dengar. Di sini pun dia ada sebut. Maknanya sebab tu sedang molek lah. Pak saudara Nabi ni dia ada sekali. Dia pun seru. Lepas tu seru satu kumpulan. Mari semua lah pula lepas pada tu itulah. Orang Islam ni juga mana tidak kata, kalau lihat kepada keseluruhan, bukan kepada satu ketika. Hak berselerak tu, itu berselerak saja biasalah perang. Tak kena lendik sama. Kita marah ke depan sama. Tak kena lagu tu. Lepas pada tu Nabi SAW pun doa. Ada dia doa, selain daripada tu dia ambil tanah. Dalam satu riwayat dia kata tanah, dalam satu riwayat tu anak batu. Kedua-duanya kita boleh pakai. Maknanya kita kata segengai tu ada anak batu, ada tanah, muka atas tanah. Dia pun pekung. Hak ni hak betulnya. Ada pun hak malam Mi'raj pekung tu tak ada tu. Tak ada tu. Hak malam Mi'raj tu lah, Isra' tu. Kata Nabi SAW nak keluar suruh Sayyidina Ali tidur atas katil dia tu, waja'alna min baini aydihim saddan tu, baca tak ada tu. Hak ni hak betulnya, hak ni ada. Kesannya iaitu Abbas kata, tadi tengok ramai lah. Supaya sebelum pada tu, bila sahaja Nabi SAW pekong tu, aku tengok nampak lemah selalu. Dah paling belakang selalu, lari. Puak-puak kafir tu. Begitu ceritanya. Ni tentang perang Hunain. Iaitu Barak orang tanya, adakah kamu lari pada hari Hunain? Kamu lari? Dia kata tidak, demi Allah Rasulullah tak lari. Apa dia kata gitu? Sebab ada dalam riwayat disebutkan bahawa mengelirukan. Macam di sini kan, kalau kita perhati dalam riwayat tadi, dalam riwayat siapa tadi, Salamah bin Al-Aqwa'. Dalam riwayat Salamah bin Al-Aqwa' tadi, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lari, wa arji'u munhaziman, aku pun lari, aku pun kembali munhaziman. Munhaziman itu dari salah satu makna dianya mana sebagai kalah, dalam keadaan kalah. Jadi di situ orang keliru. Jadi lari ni wa arji'u munhaziman, itu hal itu hal kepada siapa? Dalam keadaan kalah tu lari itu Nabi ke apa ni, Salamah. Hak jelasnya di sini kalau kita perhati ni cerita Salamah ni tak ada kena-mena dengan Nabi. Nabi tak ada lari. Hak larinya Salamah. Hak Salamah lari pun supaya kita kata tadi lah, bukan lari dengan makna takut tu, lari nak pergi cerita. Tapi ada orang keliru. Satu. Yang kedua, mungkin kekeliruan itu sebab berdasarkan ayat Quran ada sebut thumma wallaitum mudbirin, kemudian kamu berpaling belakang lari. Mana kamu tu termasuklah Nabi. Kamu tu bukan sekali kan Nabi tu. Jadi ada orang faham, boleh jadi keliru dengan ayat itu, adakah termasuk Nabi? Di situlah Barak kata, demi Allah Nabi tidak. Ya, dia kata Nabi tidak lari. Kalau selagi pemimpin ketua tu tak lari, kita tak boleh kata lari. Kalau selagi ketua tu tidak mengaku kalah, kita tak boleh kata kalah. Hak ketuanya siapa? Nabi. Nabi tidak lari. Macam mana kita nak kata orang Islam ni kalah? Ukuran kalah tu berdasarkan apa? Kalau tengok kepada keseluruhan pun tidak. Kalau tengok kepada ketua dia tidak lari pun tidak juga, tak benar juga orang kata kalah tu. Sebab Nabi tidak lari, ketua tidak kalah. Ketua tidak mundur ke belakang, bahkan ketua terus masuk, pergi ke depan. Abbas tu kena pegang baral dia, kena pegang. Takut-takut dia pergi laju sangat ke depan. Jadi atas dasar itu, maka orang kata Nabi SAW kalah, sahabat lari gitu gini, tinggal Nabi dengan itu tak benar. Apalagi sahabat-sahabat besar Nabi SAW, dalam kitab-kitab mana pun tengok, dalam kitab mana, Ruhul Ma'ani kau tafsir kau gapo kau, semua ada sebut Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat besar ni tak lari. Hak kata dalam hadis tu pun 100 orang hak tak lari, maknanya ramai. Kita tak boleh kata lari semua lah, semua tu
Cuma adalah dalam ramai-ramai tu lari. Lari ni pun bukan buat semua. Dak. Sepanjang tu dak. Sampai tinggal medan perang. Dak. Lepas pada tu menang. Dan disebutkan di sini orang Islam juga menang. Jadi itulah kesimpulannya. Hak lain-lain tu dicela-cela dia lah. Sekat itulah dulu. Wallahu a'lam.